wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Firmanullahu subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna husnaz zanni billahi min husni ibadatillahi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Ayah, ibu, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita terus mengucapkan kesyukuran sebagai tanda keridaan kita sebagai hamba kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala kurniaan, di atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Antara pemberian Allah Subhanahu wa taala iaitu keamanan, kesejahteraan. Sebab keamanan dan kesejahteraan ini bila mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, namun pada bila-bila masa juga Allah Subhanahu wa taala boleh tarik. Kenapa? Ada apa? Lampu ke apa? Sebab nikmat kesejahteraan, keamanan, bila-bila masa Allah boleh tarik dan bila-bila masa Allah boleh uji. Di mana kita lihat bagaimana yang berlaku pada saudara kita di Turki dan juga di Syria. Saudara se-Islam kita diuji dengan keamanan. Assalamualaikum. Saudara se-Islam kita diuji dengan keamanan dan menjadi tanggungjawab kita sebagai saudara semuslim. Bila mana kita mendapat berita daripada apabila saudara se-Islam kita diuji dengan musibah, maka menjadi tanggungjawab kita untuk kita turut membantu. Sama ada kita membantu dengan wang ringgit kita, ataupun kita membantu dengan tenaga kita, dan setidak-tidaknya kita membantu dengan mendoakan saudara se-Islam kita.
Kerana ujian itu ujian yang hebat. Kita mendoakan mereka sekurang-kurangnya supaya mereka itu bersabar dengan ujian, dan pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan keimanan mereka daripada ujian ataupun musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita diajar begitu. Sebagai contoh, bila mana kita menziarahi orang sakit, maka kita diajar untuk mendoakan orang yang kita ziarahi sekurang-kurangnya dengan doa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Kita doakan mereka, dan dengan kita mendoakan mereka, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan kepada orang yang kita ziarah, dan pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari penyakit yang telah dihinggapi ataupun yang didapati oleh orang yang kita ziarah. Jadi begitu juga bila kita mendengar orang lain mendapat musibah, maka kita kena doakan mereka supaya setidak-tidaknya mereka yang ditimpa musibah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pula dihindarkan daripada musibah. Insya-Allah, wallahu alam. Jadi yang ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita meneruskan pengajian kitab kita pada pagi ini, iaitu kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari rahimahullahu Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang dikarang oleh Syekh Abdul Malik bin Abdullah, ataupun yang dikenali sebagai Tok Pulau Manis. Jadi insya-Allah seperti biasa, sebelum kita memulakan pengajian, sama-sama kita berselawat dengan selawat tafrijiyah ataupun selawat kamilah. InsyaAllah sama-sama kita baca sebanyak 3 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina
Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan dalam pengajian kitab kita Ahsanul Kalim Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Sakandari rahimahullah Subhanahu wa taala, yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Malik bin Abdullah rahimahullah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan pada hikmah yang ke-47. Pada yang lepas kita berhenti pada muka surat 108, iaitu sebab itu ada pelbagai zikrullah. Perbincangan syarah ini iaitu pada hikmah 47 perenggan yang keempat, pada muka surat 107. Jadi saya bacakan semula matan hikmah, iaitu pada perenggan yang keempat. Qala Ibn Athaillah Al-Sakandari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Disebut oleh Ibn Athaillah Al-Sakandari yang bermaksud, dan daripada zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa kepada yang lain selain kepada yang disebut ataupun diingati, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Ibn Athaillah daripada zikir yang disertai, iaitu zikir yang disertai dengan lidah ataupun lisan, dan zikir yang disertai dengan hati, dan seterusnya disertai dengan roh. Maka zikir ini yang bermula dengan lisan menyerap di dalam hati, qalbu, dan seterusnya zikir tadi dia masuk dalam roh, maka seluruh tubuh dan hatinya sentiasa berzikir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perbincangan seterusnya pada muka surat 108 disebut oleh musannif rahimahullahu subhanahu wa taala. Muka surat 108, sebab itu ada pelbagai zikrullah. Sebab itu ada pelbagai bentuk zikir-zikir. Sebab itu ada pelbagai bentuk cara untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya solat dekat satu surau. Lepas solat asar, maka imam tadi dia baca Fadail Amal tu, kitab Fadail Amal tu. Ada salah satu hadis yang dibaca berkenaan dengan zikir, iaitu disebutkan sebaik-baik amalan adalah zikrullah, dan amalan zikrullah itu adalah lebih baik daripada syahid, daripada Allahumma salli daripada jihad. Syahid tu hasil daripada jihad, dan amalan zikrullah itu lebih baik daripada jihad. Nak beritahu pada kita bahawa sesungguhnya zikir ini, zikrullah ini, mengingati Allah ini, dia ada banyak jalan. Ada orang dia lebih tumpu pada jalan baca Quran. Ada orang dia tumpu pada pelbagai jalan. Ada dia tumpu pada zikir utama selawat, ada yang tumpu pada istighfar, ada yang tumpu pada kalimah la ilaha illallah, tahlil. Ada yang dia mengamalkan zikir yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
33, 33, 33. Ada orang dia zikir hanya dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang zikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi yang terdahulu, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi macam-macam bentuk zikir. Dan kadang-kadang zikir yang tertentu ini diamalkan mengikut keadaan seseorang. Bila mana dia rasa dia banyak dosa, bila mana dia rasa dia bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menumpu satu-satu bentuk zikir untuk keluarkan diri dia daripada jalan kemaksiatan, daripada jalan yang dia bersalah kepada Allah tadi. Dia tumpukan satu-satu zikir untuk dia bawa diri dia keluar daripada permasalahan itu. Begitu juga ada kadang-kadang orang berzikir dengan nama-nama asma Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut Asmaul Husna, ditumpukan satu-satu nama-nama Allah, maka terpulang kepada kita. Namun disebut oleh para ulama, sesungguhnya kita boleh memilih, tetapi ada zikir-zikir tertentu itu kita perlu dibimbing supaya apa yang kita bawa pada zikir itu kita bawa dengan cara yang benar. Maka benarlah disebut oleh pengarang, iaitu pelbagai, sebab zikir itu ada pelbagai bentuk zikrullah. Pelbagai bentuk untuk kita mengingati Allah. Sehingga kan orang yang pergi berjihad pun, kalau hatinya dia tidak bersama mengingati Allah, dia pergi berjihad tadi hanyalah sia-sia, sehingga dia sepenuhnya meletakkan keikhlasan dia berjihad menentang musuh Allah. Sesungguhnya hanya hati dia mengingati Allah dalam dia berjihad, maka barulah jihad dia tadi diterima. Padahal tu jihad tu kan susah, kan? Jihad tu berperang, berlawan sepenuh tenaga, dengan kepanasan, dengan kesusahan, dengan keperitan, semuanya dikeluarkan. Tak lagi termasuk juga dengan harta pun dikeluarkan. Sehingga kan yang jihad itu jaminannya adalah kematian. Sebab orang pergi berjihad, mati itu wajib, kan? Hidup itu belum tentu. Begitu juga orang berniaga, kan? Orang berniaga, rugi itu confirm, kan? Untung belum tentu. Sebab bila dah keluar modal tu dah cari jadi barang. Barang tu belum tentu laku. Kalau tak laku, habislah modal. Kan? Dan mana confirm lah rugi tu. Jadi tapi kadang-kadang kita pelik juga, kan? Ada anak-anak muda sekarang, bila berniaga je 1 bulan 2 bulan dah fikir untung. Mana ada untung berniaga, kan? 5 tahun belum tentu untung lagi. Maka begitulah kita zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita mula meletakkan hati kita mengingati Allah, laba kepada zikrullah itu, kita tak boleh nak harap sehari, kita boleh tak harap sebulan, kita tak boleh nak harap setahun. Sebab laba hasil daripada zikrullah itu, dia akan datang satu masa yang ditentukan oleh Allah. Jadi itu sebab zikir ni dia kena sentiasa, kena istiqamah. Seperti mana orang berniaga, dengan bila dia dah keluar modal, dia kena sentiasa bekerja. Insya-Allah suatu hari dia akan dapat keuntungan daripada modal. Begitulah bila mana kita berzikir. Qala musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ada zikir dengan menguatkan suara, yang hanya membawa hati menjadi khusyuk. Bererti zikir, ada bentuk zikir dan ada ketentuan bagi orang yang tertentu untuk memulakan zikir. Dia kena bermula dengan menguatkan suara. Ini saya pernah sebutkan. Sebab apa? Sebab manusia ni dia bersifat lalai. Kita baca Quran tak? Saya biasa sebutkan, kita baca Quran, kita pandang dengan keadaan kita baca perlahan macam tu. Lama-lama dia perlahan.
Mula-mula dia perlahan suara. Lepas tu dengan mata pun perlahan terus. Ya. Jadi, kalau itu dah ternyata pada kita, bererti memang benar bahawa sesungguhnya bila kita mula nak berjinak-jinak dengan zikir, tak kisahlah kita baca Quran, tak kisahlah kita zikir dengan mana-mana zikir selawat, kita istighfar, kita bertahlil la ilaha illallah, tak kisahlah. Mana-mana zikir, bacalah, keluarkan suara, dan kalau boleh keluarkan suara tadi yang boleh didengar oleh telinga dengan jelas. Jangan bisik-bisik, bisik dengar juga telinga, tapi dia tak jelas. Jadi biarlah boleh didengar oleh telinga kita dengan jelas. Maka itulah permulaan kepada zikir. Jadi kalau kita biasa kan disebut selawatlah, kalau boleh selawatlah sampai 1000 kali. Berarti selawat tu Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila mana kita mula zikir tadi, bila kita mulakan dengan kuat, sebab dia akan merangsang semua anggota. Mulut menyebut, telinga dia mendengar, dan pada masa yang sama semua anggota dia sedar. Maka itu sebab dia kena kuat. Kuat tadi bukan maksud menjerit. Ada kan? Dia bukan Allahumma salli ala Allah, itu bukan maksud menjerit. Kuat bukan maksud menjerit. Kuat tadi maksudnya didengar telinga tadi dengan jelas. Barulah zikir yang kuat ni tadi, bila mana dia membawa kepada lafaz lidah, dan seterusnya membawa kepada pendengaran, dan seterusnya membawa sedar kepada semua anggota. Barulah bila mana zikir yang didengar oleh telinga sedar kepada semua anggota, akhirnya dia akan terus menyusup anggota ni tadi, dia akan terus mempengaruhi hati, dan hasilnya dia akan menusuk dalam hati. Maka itu sebab dia kena bila sebut tu, dan sebut dengan semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bila kita sebut begitu, dia rasa lama-lama kita akan rasa sedap tu. Sekarang rasa sedap tu. Sebab kalau kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama dia jadi anggota tu dia rasa lemah. Bila kita sebut lemah dengan cara lemah, anggota tu pun dia akan rasa lemah. Tapi bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi dia hati tu dia rasa bersemangat. Jadi begitulah disebutkan oleh pengarang, zikirlah dengan suara yang menguatkan suara, kerana dia akan membawa kekhusyukan kepada hati. Allahumma salli ala Muhammad. Ada zikir dalam hati sahaja yang disebut sebagai zikir senyap. Ia merupakan pergerakan emosi dan perasaan melalui rasa, iaitu tentang penzahiran dan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi bentuk zikir, yang zikirnya daripada pengakuan syahadah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang dimainkan oleh pergerakan emosi perasaan kita, iaitu bila mana dia mula menzahirkan keagungan dan keindahan Allah. Ini biasa orang awam pun kadang-kadang dia boleh lalui benda ni, tetapi melalui apa yang dia lihat. Kan kita lihat pemandangan, kita lihat gunung, kita lihat pokok-pokok, kita lihat kawasan sungai, air terjun yang cantik dan sebagainya. Maka datang satu emosi pada ketika itu, perasaan yang menzahirkan keagungan dan keindahan, kecantikan kejadian yang dijadikan oleh Allah. Maka ini juga yang dikatakan zikir, dan zikir ini juga dalam bentuk zikir yang tidak dilafaz. Kan? Tapi dia walaupun tak dilafaz, tapi dia mendatangkan satu emosi keseronokan. Dia datang satu emosi ketenangan. Tetapi orang yang nak dapat perkara ni, dia hanya boleh dapat, orang yang dapat benda ni
dia hanya boleh dapat bila mana orang yang memang dah lafazkan zikir lidah. Kalau orang yang tak biasa dengan zikir lidah, dia pandang apa pun dia tak nampak keagungan Allah. Berarti dia kena awal dengan zikir lidah, sebab zikir lidah tadi dia mendidik hati. Maka bila mana dia dah mendidik hati, apa yang dia pandang, apa yang dia lihat, dia akan tetap zikir secara sir, iaitu zikir mengagungkan Allah. Berarti awalnya tetap dengan zikir lidah. Kan kita daripada kecil apa-apa je mak, apa-apa je mak, apa-apa je mak, kan nak makan mak, nak tidur mak, nak kencing mak, nak buang air mak, semua mak kan. Dah sampai ke besar pun mak juga. Kan? Sampai besar mak dah lama dah meninggal. Kan, tapi mak juga disebutnya. Kan? Jadi bila begitu, sebab zikir tu kita dah biasa daripada kecil. Zikir mak, 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 sampai ke besar, sampai ke tua pun kita duduk mak lagi. Jadi begitulah bila mana kita dah zikir, memang kita zikir Allah, 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 semuanya Allah, semuanya Allah, 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 Allah. Akhirnya lafaz tadi dia bukan saja jadi lafaz lidah, tetapi dia dah jadi lafaz emosi. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah zikir orang yang sudah teguh hatinya, sebab kuat makrifatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada peringkat awal eloklah zikir itu dengan menguatkan suara. Berarti peringkat awal kuatkan suara. Sebab zikir emosi ini juga bagi orang yang dia membiasakan zikir lisan, zikir lidah dengan menguatkan suara, bukan saja dia memandang kecantikan Allah pada setiap masa kedudukan dia. Hati dia tadi, emosi dia tadi, dalaman dia tadi sentiasa membesarkan Allah. Kadang-kadang kita tengok orang latah. Orang latah. Orang latah kadang-kadang macam-macam dia keluar. Kadang-kadang kita pun tak sanggup nak dengar. Tapi ada orang latah, dia keluar segala pujian-pujian Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia keluar. Sebab latah ni dia kebiasaan. Latah ni dia bukan boleh buat-buat. Kalau dia memang dia biasa, lidah dia perkataan yang baik, dia akan keluar baik. Tapi kalau lidah dia tadi sebelum itu dikeluarkan dengan perkataan-perkataan yang kurang baik, dia akan keluar kurang baik. Jadi sebab dia latah ni dia spontan. Maka begitulah kalau orang dia zikir, maka dalaman dia duduk zikir. Bila dalaman dia duduk zikir, maka apa sahaja perkataan dia pasti insya-Allah akan keluar zikir. Allahumma salli ala Muhammad. Dia nak marah pun dia zikir dulu. Masya Allah kan. Tapi Masya Allah dia tu high lah, high dia punya tinggi lah dia punya. Masya Allah tu. Tapi zikir dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Mak-mak kita nak marah kita kan, dia punya istighfar tu, jiran 7 buah rumah dengar. Tapi istighfar lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sebelum istighfar tu, kan tali pinggang dah sampai dulu. Kan? Istighfar tu, tali pinggang sampai dulu baru istighfar habis. Itu sebab anak jadi baik. Sebab dia marah anak, dia beristighfar. Ada orang marah anak, dia celakakan anak lah, apalah. Jadi, itu sebab anak tak boleh nak jadi baik. Tapi bila kita marah anak kan, kita istighfar, subhanallah kan, kita subhanallah kan, Masya Allah kan. Tapi rotan-rotan juga. Kena juga. Tapi, jadi baik. Ibu-ibu sekarang kan, kalau tidurkan anak, letak telefon dalam buai. Apa-apalah lagu budak-budak lah, apa macam tu, semua letak telefon dalam buai. Tapi mak kita tidurkan kita dulu, la ilaha illallah. Itu sebab anak nakal pun dulu, macam mana pun bila dia dah besar, dah kahwin baik.
Sebab kan memang ayah kita tidurkan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidur ulama kata tidur. Kan? Allah. Zikir, zikir. Mak ayah kita dulu walaupun macam mana pun tetap zikir. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu zikrullah itu akan menyerap peringkat demi peringkat. Berarti bila mana memulakan lisan zikir tadi dengan kuat, dengan didengarkan oleh seluruh anggota, dia akan meresap peringkat-peringkat ke seluruh dalaman kita, seluruh tubuh badan kita, yang seterusnya dia akan mengasap masuk ke dalam hati, dan seterusnya dia akan membawa kepada keharmonian kepada roh melalui sinaran zikir tadi. Sebab setiap zikir mempunyai nurullah, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap zikir yang kita lafazkan tadi semuanya mempunyai nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, yang cahaya itu semuanya mempunyai keagungan dan keindahan Allah. Berarti dengan zikir kita membesarkan Allah, dengan zikir kita mengagungkan Allah, maka hati kita akan akhirnya menerima keagungan dan keindahan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebab orang ni kalau zikir, orang dia kalau ahli zikir, kalau dulu dia muda ataupun dia dulu panas baran, dia asak hati dengan zikir, akhir dia cengih macam mana pun insya-Allah lembut. Dan orang dia kalau amal zikir, dia berhadap dengan orang yang baran macam mana pun, yang pemarah macam mana pun, bila berhadap depan dia, tunduk, insya-Allah tunduk. Kalau tak percaya kan, kalau kita dah amal zikir, tiba-tiba jumpa anjing, jangan lari, tengok anjing tu. Lari anjing tu. Tapi kalau anjing tu tak lari, kita dah lari. Buat itu belum cukup lagi tu. Kena amal lagi. Sebab dia binatang. Binatang pun dia makhluk Allah. Dia tahu beza. Dia tahu beza mana orang yang ada cahaya nur Allah Subhanahu Wa Taala, mana orang yang tak ada cahaya daripada zikir, daripada keagungan keindahan Allah. Sebab binatang pun dia lagi tinggi insting dia. Binatang ni lagi tinggi insting dia. Abang saya dia pernah jadi pengarah perhiritan di Terengganu. Dia cerita pada saya, ada dalam sepanjang 5 tahun, 6 tahun dia di Terengganu jadi pengarah perhiritan. Ada satu kes di Kuala Berang, di mana ada kawasan kampung dan ada tumpukan kawasan kampung tertentu, gajah datang menyerang kebun. Gajah datang makanlah tanaman-tanaman. Jadi ada seorang pakcik ni, dia bila terlalu marah bila tanaman dia rosak dimakan di gajah, satu pagi tu dia ambil golok parang, golok, dia ambil golok, dia pergi dekat kebun dia kata, mana gajah yang aku nak itu dengan golok ni. Takdir Allah, malam tu gajah datang. Gajah tu dia ambil orang tu je, pakcik tu je. Dalam rumah dia ambil pakcik tu je, guna belalai dia tu, dia bawa keluar, habis dipijak mati. Allahumma salli ala Muhammad. Berarti binatang ni dia ada insting yang kuat. Jadi kalau kita amalkan zikir, insya-Allah tak kisahlah binatang ke apa saja makhluk Allah, dia akan turut bersama dengan kita, insya-Allah. Satu cerita lagi, abang saya dia bermalam di hutan dengan kaki tangan perhiritan. Dia buat 2 kemah. Dia buat 2 kemah, dia malam kat hutan tebal lah.
malam kat hutan, buat 2 kemah. Pagi tu diorang nampak satu tapak gajah, dia langkah kemah tu. 1 2. Dia langkah kemah. Tengok. Binatang dia punya insting. Maknanya kalau dia perasaan dia tu tinggi. Kan naluri dia tu. Dia tak pijak, dia langkah je. Allahumma salli ala Muhammad. Saya baru ni pun, saya tak baru jugalah, dalam 3-4 tahun lepas kot, saya masuk hutan dekat Slim River. Masuk hutan, saya ni memang suka minat saya masuk hutan. Dekat Slim River. Tempat kami camping tu, tapak harimau memang baru lagi. Tapi dia insya-Allah dia kalau kita baik, mana perasaan kita tadi, hati kita baik, hati kita tu masuk atas tujuan baik, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya sampai ke roh melalui sinar nurullah yang dipancarkan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus ke peringkat rahsia melalui zuk dan dirasai hasil daripada melihat rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang tadi dia terus asak hati dia dengan zikir, dia asak diri dia dengan zikir, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan setahun, bertahun-tahun dia asak diri dia, hati dengan zikir, maka dia akan datang zauq, dia akan datang keseronokan, kelazatan, kemanisan pada zikir tadi. Maka bila mata datang zauq tadi, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu telah memula bukakan segala rahsia-rahsia kasih sayang Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terus berzikir tadi. Kemudian terus lagi ke peringkat yang paling rahsia, iaitu rahsia dalam rahsia yang seterusnya ke peringkat terakhir, iaitu yang paling dalam, yang paling tersembunyi, yang membawa kita kepada peringkat fana, lalu lenyap dalam diri dan perasaan yang berpadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah An-Nur, Allah sebut nurun ala nur, iaitu bila mana orang tadi dia mengamalkan zikir, cahaya yang telah menerangi hati tadi dia akan lagi bercahaya. Seperti mana saya pernah sebut kan, contoh kita buka lampu, semua dekat ni kita buka lampu, maka dia akan terang, semua kita akan rasa terang. Tiba-tiba kita pasang spotlight pula, 4 penjuru, kita buka spotlight tadi, lampu yang asalnya kita rasa terang yang ada dekat shilling ni kita rasa terang, tapi bila buka spotlight tu, terang lampu tu tadi dia terpadam disebabkan cerahnya spotlight. Begitulah bila mana orang tadi dia zikir, hati dia cerah dah, hati dia baik dah, hati dia tulus dah, Allah dah bukakanlah kelazatan, kemanisan dia berzikir. Namun bila mana dia terus istiqamah dengan zikir, bukan saja dia dapat kelazatan, tetapi roh dia duduk dengan kelazatan, keseronokan bersama Allah Subhanahu wa taala. Segala kata-kata dia, segala perbuatan dia, dia tak lari dah daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kelazatan bersama dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bila mana orang berzikir. Jadi jangan pernah berhenti berzikir. Saya terus 3 tahun. InsyaAllah saya sebut. Ayah kita sebut,
berkenaan dengan orang yang berzikir. 3 tahun dia berzikir. Zikir dengan istighfar, kemudian zikir dengan surah Al-Ikhlas. Istighfar saya dah sebut dah ni. Sebelum ni saya sebut dah kan. Istighfar ni paling kurang 100. Rasulullah sebut dalam satu hadis, Rasulullah sendiri beristighfar 70 kali. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah menyarankan kita beristighfar 100 kali sehari. Berarti minimum 100. Kemudian berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini adalah satu surah yang meletakkan ketauhidan kepada Allah, menafikan segala makhluk dan meletakkan ketauhidan kepada Allah, menafikan segala perkara yang memberi manfaat ataupun memberi keburukan, hanya meletakkan ketauhidan kepada Allah. Itu sebab para ulama meletakkan bahawa bacalah surah Al-Ikhlas ni sekurang-kurangnya 11 kali sehari selepas subuh. 11 kali sehari selepas subuh. Sebab dia akan menguatkan jiwa dan akan menegakkan jiwa apa saja rintangan yang akan apa kita hadapi di hadapan. Maka surah Al-Ikhlas ini, sebab baca surah Al-Ikhlas ini, hati kita sentiasa kuat. Kita menghadapi musibah sekalipun, kita tetap tidak akan menyalahkan Allah dan bertauhid kepada Allah. Kita menghadapi pelbagai ujian pun, kita tetap akan mentauhid dengan Allah dan kita akan tetap hati kita dengan Allah. Surah Al-Ikhlas lepas subuh 11 kali. Dia tak kisah kalau imam tak baca, tak masalah. Jadi lepas imam bangun beri salam, imam dah baca doa apa semua tadi, jadi kita sambung dah. Kita dalam perjalanan nak balik ke bilik, ke rumah ke, kita dalam perjalanan tadi kita baca 11 kali. Tak kisah dia tak semestinya baca tadi jadi wirid lepas solat, tak semestinya. Kalau imam tak baca, kita baca sendiri. Dalam perjalanan nak balik ke rumah, kita baca 11 kali. Tapi syaratnya, dia letakkan syaratnya selepas subuh. Jadi selagi tak masuk, tak keluar daripada waktu subuh, akhir boleh lah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kita berzikir dengan ayat Quran lah tu. Sama juga dengan kita baca Al-Kahfi 10 pertama, 10 terakhir, dan kita baca Al-Mulk, dan mungkin orang ditambah dengan Al-Waqi'ah sebelum tidur. Berarti itu kita berzikir dengan ayat Quran lah tu. Sebelum tidur kan kita baca Al-Kahfi 10, kita baca Al-Kahfi 10 pertama, Al-Kahfi 10 terakhir, kita baca Al-Mulk. Berarti itu kita berzikir dengan dengan ayat Quran. Namun zikir ni kena jadikan wirid lah. Berarti bila dia amal setiap hari secara istiqamah, maka dia jadi wirid. Allahumma salli ala Muhammad. Hati kamu itu perlu dibangunkan daripada tidurnya, dan sentiasa mengingati Allah dan terus menerus berzikir. Sebab hati ni dia bersifat lalai. Kita ni sendiri sebenarnya bersifatlah lalai. Berarti kalau hati tu lalai, semua tubuh lalai. Kalau hati tu dia tak ingat Allah, semua tubuh badan kita dia tidak mengingati Allah. Sebab kalau hati tu tak ingat Allah, mana mungkin lidah tadi nak melafazkan zikir kepada Allah. Mana mungkin seluruh tubuh tadi nak berzikir kepada Allah. Itu sebab guru kami, dia mengajar bila mana berzikir, dia suruh gerakkan badan, kan. Antara yang diajar pada kami kaifiat berzikir. Kalau kita zikir dengan la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia gerakkan badan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la, dia macam tu. Zikir ni memang kalau diajar oleh guru kami begitu, dia kena gerakkan badan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sebab kadang-kadang kita tengok orang berzikir bila dia dah zuk tu, kan dia macam melompat-lompat. Sebab apa? Memang diajar untuk menggerakkan badan.
Kadang-kadang orang yang tak faham dia kata apa menari-nari, zikir-zikir je lah, apa yang menari-nari kan, apa yang terpekik-pekik. Tapi bila dia dah ramai kan, suara kuat, dia jadilah kuat. Itu je sebenarnya. Maka dengan sentiasa mengingati Allah, dengan terus menerus berzikir, dengan menyebut la ilaha illallah. Berarti musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia menganjurkan kepada kita satu zikir afdal zikri, zikir yang afdal, zikir yang baik, la ilaha illallah. Disebut juga Allah SWT dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini disebutlah dengan ikhlas kerana dia akan mengeluarkan manusia daripada kelalaian. Sebab la ilaha illallah lafaz syahadah, iaitu lafaz penyaksian. Lafaz syahadah, lafaz penyaksian yang pada masa yang sama meletakkan ketauhidan kepada Allah. Sebab bila mana seseorang dia menyebut la, dia menafikan satu perkataan la, menafikan segala ilah, la ilaha illallah, menafikan segala ilah, bererti tak ada apa yang dia sembah, tiada apa yang memberi manfaat, tiada apa yang memberi keburukan, tiada apa yang memberi kesan, tiada apa yang memberi sebarang bentuk kezaliman, hanya semuanya datang daripada Allah. Bila kita benar-benar pegang la ilaha illallah, berarti kita akan letakkan keimanan kita semuanya pada Allah. Baik kita diuji, baik kita dapat nikmat, baik kita duduk apa saja keadaan sekalipun, tetap kita meletakkan semuanya datang daripada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebab la ilaha illallah ini dia menyempurnakan kepada rukun iman kita. Rukun iman kita yang keenam tadi, yang keenam, dia menyempurnakan kepada lafaz la ilaha illallah. Rukun iman yang keenam, yakin, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar itu menyempurnakan lafaz la ilaha illallah. Sebab bila mana kita beriman dengan qada dan qadar, kita menerima baik dan buruk, dan semua ketentuan semuanya datang dari Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Berarti kita tak, kalau walaupun kita dalam keadaan kita sedih, tapi kita akan kembali balik kepada Allah, sebab kita tahu dengan musibah yang menyebabkan kita sedih tadi, musibah itu datang dari Allah. Berarti tak perlu untuk kita terlalu sedih, sebab itu juga datang daripada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebab saya pernah sebut dulu kan, disebut oleh para ulama tasawuf, kita wajib redha pada 4 perkara. Yang pertama, ingat lagi, yang pertama, kita wajib redha pada nikmat. Kita wajib redha pada nikmat. Cara orang redha pada nikmat iaitu syukur. Cara bagaimana kita redha dengan nikmat iaitu kita bersyukur. Iaitu apa maksud syukur? Kita memulangkan semua nikmat yang Allah beri pada kita tadi semula kepada Allah. Allah beri nikmat harta, kita pulang balik pada Allah dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk wakaf. Allah beri kita kesihatan, kita pulangkan balik pada Allah dalam bentuk beramal, dalam bentuk ibadah. Allah beri kita apa lagi? Allah beri kita rezeki, Allah beri kita anak, maka kita pulangkan balik kepada Allah dengan memberi pendidikan yang baik, kita beri segala bentuk keagamaan, pendidikan yang baik. Itu cara kita pulangkan balik pada Allah. Maka itu nikmat. Dan orang redha dengan nikmat, dia pulangkan balik nikmat tadi dalam jalan syariat kepada Allah. Allahumma salli alaihi. Allah beri kita boleh berpakaian, maka kita pulangkan balik kepada Allah dengan cara kita berpakaian menutup aurat.
Allah beri kita kelapangan masa, maka kita pulangkan balik kepada Allah kelapangan masa kita dengan pertingkat ibadat. Banyak ni Allah beri kita kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang pertama nikmat, yang kedua redha dengan nikmat, yang kedua redha dengan taat. Pertama redha dengan taat, redha dengan nikmat syukur. Redha dengan taat istiqamah. Redha dengan taat istiqamah. Allah beri kita boleh puasa Isnin Khamis, boleh puasa sunat, boleh puasa hari putih. Allah beri kita boleh puasa. Maka orang yang boleh puasa tadi, dia boleh buat taat. Bila mana dia boleh buat taat, dia kena istiqamah boleh buat dengan taat tadi. Jangan buat tak buat. Dia tak boleh macam tu. Dia kena istiqamah. Allah beri kita dah mula boleh berjinak-jinak dengan zikir, dah boleh berjinak-jinak dengan selawat, dah boleh berjinak-jinak dengan istighfar, dah boleh dah dapat dah 1000 dah. Maka kena terus 1000, dia tak boleh 1500, 200, 1000, 100, 200, 1000, 100, 100, tak boleh. Sebab bila mana Allah beri kita taat, Allah beri kita nikmat taat, boleh taat pada Allah, dia kena istiqamah. Itu tanda orang dia redha dengan ketaatan yang Allah dah beri pada dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah dah beri kita peluang untuk dah boleh buat solat duha 4 rakaat, dah boleh buat solat duha 8 rakaat, dah boleh buat solat duha 12 rakaat. Maka kena 12. Dia tak boleh sekejap 12, sekejap 2, sekejap 2, 2, 2, 4, 2, 12, 2, 2, 2. Dia bukan main dam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, nikmat, taat, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Musibah. Nikmat, taat, musibah. Cara mana orang redha dengan musibah? Redha dengan musibah iaitu dia kena sabar. Sabar tadi iaitu berkait dengan qada dan qadar. Bila orang sabar, dia tidak menyalahkan qada dan qadar. Sebab bila dia salahkan qada dan qadar, berarti dia menyalahkan Allah. Daun tu jatuh, daun pokok jatuh ke bumi. Siapa yang berkehendak jatuh? Allah. Kan? Kita jalan-jalan jatuh. Siapa yang berkehendak jatuh? Allah. Memanglah sakit, tapi Allah. Dia kadang-kadang gosok kaki, aduh sakitnya. Kenapalah dia buat tunggul kat situ? Tak pasal-pasal aku kelanggaan. Kenapa dia buat tunggul kat situ tu, ayat tu dah seperti menyalahkan Allah. Istighfar balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nikmat, taat, musibah. Yang akhir sekali, redha dengan maksiat. Redha dengan maksiat. Ada orang jawab redha dengan maksiat terus buat maksiat. Itu bukan redha dengan maksiat. Redha dengan maksiat, taubat. Orang yang redha dengan maksiat. Sebab maksiat ni juga takdir Allah kan? Kalau kita boleh akui bahawa daun yang jatuh tadi juga takdir Allah, kenapa kita tak boleh nak akui bahawa maksiat juga takdir Allah? Maksiat juga takdir Allah. Tapi kita ada pilihan. Iaitu kita ada pilihan untuk kembali, iaitu taubat.
Bukan bererti kalau kita pilih untuk meneruskan maksiat, bererti kita against, kita lawan takdir yang Allah berikan pada kita. Tetapi disebabkan Allah takdirkan kita melakukan maksiat, maka Allah buka jalan taubat. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam An-Nawawi ada sebut berkenaan perkara ini. Jadi bila mana kita ni terjerumus dengan maksiat, melakukan maksiat, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, segera bertaubat. Segera bertaubat. Sebab itulah tanda kita redha atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tak ada seorang manusia yang tak buat maksiat. Tak ada seorang manusia yang tak buat maksiat. Maka Allah buka jalan taubat, Ghafurur Rahim, supaya Allah nak beri kemaafan daripada sifat kasih sayang Allah. Saya pernah cerita ke ada kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana ada seorang yang memang pelaku maksiat. Ditakdirkan Allah SWT dia mati di rumahnya dan tak ada seorang pun nak kebumikan dia. Maka Allah SWT telah turunkan perintah kepada Nabi Musa untuk pergi menguruskan jenazah tersebut. Lalu Nabi Musa pun disebabkan perintah Allah pergi menguruskan jenazah tersebut, tetapi Nabi Musa ni memang dia suka bertanya. Kalau kita tengok kan, banyak-banyak nabi yang nak minta nampak Allah, siapa? Nabi Musa. Kan? Dia Nabi Musa ni, dan Nabi Musa ni memang Allah memang banyak letakkan pengajaran pada Nabi Musa. Sebab kisah Nabi Khidir juga, Nabi Musa juga dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebab Nabi Musa dia memang suka bertanya. Nabi Musa dia orang yang critical. Nabi Musa ni orang yang critical. Dia critical thinking, dia suka nak bertanya. Jadi lepas dah selesai tu, sebab perintah Allah Nabi Musa buat, lepas dah selesai tu Nabi Musa tanya kepada Allah, wahai Allah, kenapalah orang ni yang banyak buat dosa ni, yang disuruh aku untuk uruskan jenazah dia? Maka Allah kata kepada Nabi Musa, sesungguhnya sebelum dia meninggal, dia sempat bertaubat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi taubat ni memang satu jalan, satu perkara yang Allah jadikan memang istimewa untuk hamba. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab ada dalam satu hadis qudsi, tak silap saya, yang Allah sebut, aku benarkan iblis untuk menghasut anak Adam, dan pada masa sama aku jadikan taubat untuk anak Adam tadi kembali kepadaku dan aku masukkan ke dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebab dalam mendidik anak-anak, terutama anak-anak di Mahat dah, saya bimbang kalau anak-anak tadi dia tak pernah tahu pasal kejahatan. Bagi saya bimbang. Secara individu lah saya bimbang. Tapi saya tak bimbang kalau anak tadi dia tahu berkenaan kejahatan, tetapi pada masa yang sama dia tahu jalan pulang. Sebab kita tengok dulu-dulu kita kan, kawan-kawan kita, saya pun sama jugalah, nakal juga kan, nakal. Tapi akhirnya alhamdulillah jadi orang lah kan. Nakal, apa tak nakal? Ayam orang Cina letak, sampai Cina tu tak nak letak lah, tak nak letak dah apa limau betul, apple betul, tak nak lah. Sebab habis, letak-letak hilang, letak-letak hilang. Kita orang masa kecil, waktu kecil kan, kerja. Allah maksudnya. Balik sekolah pokok rambutan orang habis. Tapi balik rumah tu
Tak ada siapa beritahu. Yang herannya, tak tahu macam mana mak boleh tahu. Itu yang pelik tu. Mak tu kasyaf kan. Mak kita dulu kasyaf. Kita, kita belum sampai rumah, berita dah sampai dulu. Allah. Alhamdulillah jadi orang juga akhirnya kan. Allahumma salli ala Muhammad. Menyebut la ilaha illallah serta dengan ikhlas dan mengelakkan hati kamu daripada lalai daripada berzikir. Dan seterusnya zikir Allah, Allah, Allah. Dan juga disebut juga satu lagi zikir hu. Berkenaan dengan zikir Allah dan juga hu ni, saya minta maaf, saya tak bercadang untuk mengulas lebih panjang. Cuma siapa yang baca ni, dia bacalah sekadar makluman. Cuma saya tak ulas lebih panjang lah. Cuma dalam kuliah ini, apa yang saya nak sebutkan berkenaan dengan lafaz zikir la ilaha illallah. Zikirlah dengan zikir la ilaha illallah, sebab nanti hati kita akan dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak segala bentuk keduniaan, untuk menolak segala perkara yang membesarkan keduniaan, untuk menolak segala perkara yang membesarkan makhluk. Akhirnya hati kita hanya semata-mata akan letakkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pada zikir Allah, adapun pada zikir hu, itu merupakan amalan-amalan para ahli tarikat yang mereka ini dipandu oleh guru mereka pada zikir yang dua ini, iaitu pada Allah dan juga hu. Wallahu alam, saya tak nak ulas di situ. Dan saya lanjutkan dengan selalulah membaca kalimah tersebut, kerana hati kamu akan terjaga dan tersedar daripada lena. Ia akan terbakar bernyala-nyala oleh sebutan kalimah dalam zikir itu, dan ketika itu ketahuilah hatimu akan kembali hidup, dan hati itu akan terus menerus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya sebenarnya tak nak sentuh, ada orang tanya pula. Makna dengan maksud tu sebenarnya sama je. Tapi dari segi zahirnya, makna tu berarti lafaz. Maksud pada lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Adapun pada maksud, iaitu yang dibincangkan oleh para ulama kepada apa maksud kepada la ilaha illallah, iaitu maksud penafian. Berarti bila kita sebut la ilaha illallah tadi, dia meletakkan penafian dalam sebentuk segala ilah. Saya dah sebut tadi sebenarnya. Untuk penafian dalam bentuk segala ilah. Berarti sama ada ilah tadi dalam bentuk berhala, ataupun apa saja bentuk berhala, apa saja bentuk berhala yang tidak menyerupai berhala, iaitu berhala-berhala dalam bentuk makhluk dan keduniaan. Ada orang dia tak sembah berhala, tetapi pada masa sama dia sembah keduniaan dalam bentuk wang ringgit. Ada orang dia tak sembah berhala, tetapi dia sembah kekayaan dia dalam bentuk kekayaan harta benda yang dia ada. Ada orang dia tak sembah berhala, tetapi dia sembah jawatan dia kerana dia pertahankan jawatan disebabkan kepentingan diri dia. Dia kena pertahankan jawatan. Maka jawatan itu adalah berhala. Maka bila kita sebut ilah, ilah itu bukanlah semata berhala yang kita nampak yang dibina dengan tangan, tetapi semua bentuk makhluk keduniaan yang dijadikan sebagai berhala yang tak nampak, berhala sia. Maka bila mana kita sebut la ilaha illallah, hati kita tadi menafikan segala-galanya, termasuklah apa saja kebaikan dan keburukan yang berlaku pada diri kita, semuanya daripada Allah. Kita letakkan segala-galanya semuanya daripada Allah. Berarti itu sebab kita zikir dengan la ilaha illallah tu.
usahalah supaya la ilaha illallah ini kita paling tidak pun kita boleh dapat 1000 sekali. Sebab kita nak asur ni, nak asap hati kita Allah saja, Allah saja, Allah saja, Allah saja. Kita sakit pun Allah, kita sihat pun Allah. Kita kenyang pun Allah, kita lapar pun Allah. Kita apa tu, orang buat baik pada kita pun Allah, orang buat jahat pada kita pun Allah. Sebab yang benarkan perkara jahat tadi berlaku pada kita, adakah orang tadi kuasa orang? Tak, kan? Orang buat jahat pada kita. Kan, orang benci kita, orang kata kita, orang tak suka kita. Tapi yang benarkan rasa tak suka tadi siapa? Allah. Jadi sebenarnya tak perlu sedih pun orang tak suka kat kita. Sebab benda tu datang daripada Allah. Sebenarnya Allah nak tingkatkan imanan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebab semalam ada ditanya pada saya, Ustaz, macam mana nak hilangkan rasa kecewa, rasa sedih bila kita tak suka, orang tak suka kat kita dan sebagainya. Saya kata sebenarnya jawapan dia senang je, zikir. Cuma maksud zikir tu dia tak boleh datang dengan sekali kita berzikir, 2 kali kita berzikir, sebulan kita berzikir, 3 bulan kita berzikir, tak boleh datang. Bila kita zikir, nur zikir tu sebenarnya dia akan didik hati. Walaupun kita fahamlah maksud zikir tu dengan mendalam, tapi kalau kita tak amal zikir tu, nur zikir tu dia tak masuk. Kan kita ni belajar kalimah lam tadi apa, alif tadi apa, ilah tadi apa, pembahagian ilah apa, bagaimana bentuk ilah. Kita belajar dari segi apa tu, dia punya perbahasan dia. Kita belajar semua. Tapi kalau tak amal pun zikir tu, tak amal pun la ilaha illallah ni, nur zikir tu tak masuk, dia takkan masuk. Tapi lebih baik orang yang dia hanya boleh faham maksud, dia boleh faham makna, tetapi dia amal zikir. Percayalah, satu hari nur zikir tadi dia masuk dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi Allah turunkan ayat Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya kalamullah, maka dia terus masuk dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah boleh terus dakwah, ajarkan kepada sahabat. Berarti kefahaman itu dia datang nanti daripada Allah. Dalam bab zikir lah. Dalam bab ilmu lain jangan. Dalam bab zikir. Mana tadi? Dengan selalu membaca kalimah tersebut, hati akan bangun dan terjaga serta sedar daripada lena. Wallahu a'lam. Tak habis lagi 47 ni. Sambunglah lagi sekali insya-Allah kuliah kita. Tak habis lagi, ingatkan boleh habis hari ni. Kita berhenti dengan selalu membaca kalimah tersebut. InsyaAllah kita teruskan. Kita tutup pengajian kita nanti dengan maksurat. Kita baca sama-sama insyaAllah. Sebab apa kita berzikir dengan zikir maksurat? Sebab zikir maksurat ni dia benteng. Dia benteng kita. Itu sebab kita berzikir dengan zikir maksurat. Maksurat kan kita digalakkan baca selepas subuh dengan selepas asar. Sebab dia benteng. Benteng pagi dan petang. Maksudnya bila kita ada benteng, barulah kita lafazkan zikir-zikir tambahan tadi. Zikir-zikir yang utama, selawat dan sebagainya.
barulah ibarat satu kampung dia dah benting, ibarat satu medan dia dah benting, berarti dia tak ada kacau, dia tak ada kacau gangguan-gangguan lain. Bila tak ada gangguan lain, barulah mudah benda-benda kebaikan yang kita nak buat. Sebab kita ni kadang-kadang banyak gangguan. Gangguan hasad, gangguan dengki, gangguan syaitan sendiri, iblis sendiri, gangguan jin. Okay, boleh mula ya. Dekat depan pun ada. Dekat paparan skrin kita pun ada. Paparan TV kita ada. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعلنا لك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا من ذلك يا نعم المجيب. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نشرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah. Ditutup sama-sama dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ish.